Saya nak meminta bahawa pihak kerajaan janganlah kedekut sangat. Keluarkan 6.4 bilion ringgit yang boleh bantu 8 juta individu dan syarikat. Itu permintaan ikhlas daripada pihak kami. Itulah sebabnya kami inginkan jumlah ini digandakan. Contohnya, kita lihat tentang SME financing. RM3,000 diberikan kepada 700,000 syarikat SME. Sudah habis. Banyak yang minta tapi tak dapat. So itu sebab kita perlu gandakan lagi. Kerana keadaan ekonomi teruk. Sekarang telah turun 17.1%. Tentu ada pihak yang cakap, oh ini akan kembali pulih tahun depan. Tapi mengapa kita kena tunggu tahun depan? Kalau tunggu tahun depan, yang mati takkan boleh hidup kembali. Dia tak akan hidup kembali. Yang syarikat yang tutup, dia tak akan buka semula. Yang hilang pekerjaan, macam mana mereka nak tahan, nak survive? Itu sebab lebih baik kita bantu sekarang daripada tunggu tahun depan. Itulah sebabnya kita minta, pihak kami minta, gandakan program prihatin ini. Daripada 45 bilion kepada 90 bilion. Dan yang betul, kalau kita lihat dari segi kenaikan utang, sekarang dinaikkan kepada 60%. Sekiranya kita gandakan 45 bilion, dia juga akan bantu. Saya sikit habis air ini. Dia juga akan bantu perkembangan ekonomi. Saya yakin dia tidak akan lebih 60% dari segi utang untuk GDP. Dan fiscal deficit, kalau kita kira, mengikut perkiraan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, dengan 45 bilion ringgit ini, fiscal deficit adalah di antara 5.8 hingga 6%. Kalau kita tambah 45 bilion ringgit lagi, kira-kira 9%. Saya rasa kita boleh tahan. Kerana fiscal deficit yang paling teruk dalam sejarah Malaysia adalah tahun 81-82. Di antara 15.1% hingga 16.2%. So 9% bukanlah sesuatu yang amat membimbangkan dan saya yakin sungguh pun mungkin akan dapat perhatian daripada syarikat dana asing, tapi yang penting ialah menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan rakyat Malaysia. Itu yang penting. Sila Yang Berhormat Barang Terap. Terima kasih Bagan bercakap tentang soal moratorium tadi. Dah dapat 6 bulan dicadang untuk ditambah lagi 6 bulan. Saya ingat bercakap juga tentang inclusivity. Ya. Saya rasa ada satu lagi kelompok dalam masyarakat kita, sementara orang lain yang bankable ni dapat moratorium, ada sekelompok Yang Mak Bagan, mereka yang membuat pinjaman skim microkredit, cukup mikro, iaitu yang seumpama amanah ikhtiar dan sebagainya. Mereka ni tak dapat moratorium seperti mana yang dikecapi oleh SMEs dan juga mereka yang lain. Jadi apa pandangan Yang Mak Bagan terhadap mereka yang membuat pinjaman mikrokredit seumpama amanah ikhtiar ini, supaya mereka juga dapat nikmat moratorium ini, supaya yang mereka pinjam nak bayar balik tiap-tiap minggu itu boleh mereka gunakan untuk belanja bagi keluarga dan kemudiannya terus menyuntik dalam ekonomi negara. Terima kasih. Ini saya memang bersetuju. Rakan saya yang juga mantan Timbalan Menteri Kewangan. Kerana ini amat penting. Apa yang berlaku ialah kita lihat tentang bank-bank, kita tidak lihat tentang microcredit. Apa yang kita sebut dalam istilah ekonomi, those that slip between the cracks. Kita harap bahawa Yang Berhormat Menteri boleh berikan perhatian supaya yang slip between the cracks dengan izin ini boleh diberikan perhatian. Dan saya memang sokong bahawa ini dilanjutkan. Bukan sahaja dilanjutkan, diperluaskan kepada mereka, tapi dilanjutkan sehingga bulan Mac 31 tahun depan. Itu amat penting. Dan saya nak berikan satu angka di sini. Ini daripada Jabatan Perangkaan. Di mana pada bulan April, 84% daripada pekerja-pekerja di sektor swasta telah mengalami masalah potong gaji. Itu Jabatan Perangkaan. Dan Bank Negara juga melaporkan bahawa dalam suku kedua, gaji dalam sektor swasta telah turun 5.6% berbanding tahun lepas.
Suku pertama naik 20.1%. Suku kedua turun 5.4%. Oleh itu 5.6%. Oleh itu adalah penting bahawa kita lanjutkan bukan sahaja moratorium tapi juga gandakan itu skim ataupun package rancangan ekonomi ini. Ini adalah sesuatu perkara yang amat penting, Datin, betul. Kerana kalau tidak, dia akan... Bagan, Sepang. Baik, nanti kena bagi sedikit masa tambahan. Sikit je, Bagan. Bagan, saya nak minta pandangan Bagan. Kalau kita lihat dalam rang undang-undang ini, untuk threshold dengan izin insolvency ataupun kebangkrapan, dan dalam fasa 20 hanya meletakkan sebanyak RM RM100, RM100,000. Setuju tak dengan saya? Sebenarnya jumlah ini pun adalah kecil. Kalau kita lihat di Singapura, jumlah dia untuk personal insolvency adalah Singapore dollar 60,000 dan untuk corporate sebanyak 100,000 Singapore dollar. Sedangkan di sini tidak ada beza. Dia meletakkan satu saja, iaitu individual, bukan melibatkan corporate. Saya lihat dalam peruntukan tidak ada pun pasal corporate. Jadi tidak. Kalau 100,000 ni terlalu kecil, terlalu rendah, kadang-kadang bila interest pun dah boleh mencecah 100,000. Jadi boleh kita naikkan lagi 100,000 tu bukan pada 1,000. Setuju tak? Ini tentu kita akan bincang dalam rang undang-undang yang akan datang. Dan saya rasa apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat memang sesuatu yang harus diberikan perhatian. Tapi di sini bila sebut tentang Singapura, semalam Singapura pun tak umumkan bagi suntikan tambahan 8 bilion Sing dollar. Terima kasih Yang Berhormat daripada Sepang. Tambahan 8 bilion Sing dollar. Dan mereka telah keluarkan sebelum ini 100 bilion. So apakah jumlah 45 bilion ringgit tambahan kalau berbanding dengan jumlah yang dibelanjakan ini? So itu sebabnya kita mampu untuk menanggung dia. Biar kita lihat jawapannya oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan bahawa yang jumlah 45 bilion ini akan diperolehi daripada pinjaman pasaran domestik. Dan kalau kita lihat di dalam pasaran domestik, sekarang dana yang sedia ada adalah 1.6 trilion. Memang dapat kecairan yang perlu untuk meminjam 45 bilion ringgit lagi. Nah, saya minta bahawa pinjaman ini dibuat supaya kita boleh bantu. Kalau negara-negara lain ada buat tambahan, mengapa tidaknya? So di sini Dato' Yang Dipertua, saya minta bahawa kita berikan perhatian yang sewajarnya. Saya sudah tak ada masa. Boleh tambah 5 minit lagi. Kalau tidak, saya tak cukup masa. Lunch time, Yang Berhormat. 5 minit lagi. Yang lain-lain pun 5 minit lagi. Saya tak ada habis. So di sini saya Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat telah lakukan sedang Januari sampai Februari? COVID sudah menyerang kita. Apa yang kerajaan telah lakukan Januari sampai Februari? Ini saya nak tanya, ada bukan nak tanya saja. Ini bukan nak ganggu, nak tanya. COVID, apa yang Berhormat telah lakukan daripada Januari kita pun sampai ada package Februari pasangan sebanyak Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Arau, saya duduk. Tak, Yang Berhormat diberi laluan sebenarnya. Yang Berhormat Arau, tolong. Kita tak ada masa ni, Teruskan. Terima kasih. So itu masa kita telah buat itu package rancangan 20 bilion, tapi nak buat lebih baik banyak, tapi ada perubahan kerajaan telah kena kena sekat oleh kerana perubahan kerajaan kepada Perikatan Nasional. 36.6. Sekejap. 36.6 Puan Order untuk Jelutong. Dia kata pasal malam. Jadi dia buang masa saya lah. Ini adalah merupakan kebodohan statement. Begitu Abang Arau lah, ini bukan. Tolong duduk. Kita beri Yang Berhormat, tolong. Yang Berhormat Arau. Speaker Arau Saya tahu tadi Yang Berhormat Jelutong, sebenarnya Yang Berhormat Bagan memberi laluan.
Jadi lantai percakapan adalah berada di tangan Yang Berhormat Arau. Boleh kita sambung sekarang? Silakan. Ya. Terima kasih. Ini Yang Berhormat, Jelutong saya nak- dikenali seluruh Malaysia sebagai Yang Berhormat. ahli parlimen Saya Pasar Malam. teruskan. Mana Tuan teruskan. Ya. Ya.